KPM. Hai kawan-kawan, hari ini saya nak uji lampu-lampu yang ada dekat depan ni mana satu yang akan menyala terlebih dahulu. Nak tengok menyala ke tidak. Jadi sekarang ni saya nak uji dengan menuangkan air ke dalam bekas air ni. Jom kita tengok menyala ke tidak. Okey, mula-mula saya nak tuangkan air ni terlebih dahulu. Tengok tau mana satu yang menyala dulu. Okey. Alah, tak menyalalah pula lampu-lampu ni. Kat mana silapnya ni? Rasanya semua dah pasang dengan betul ni. Aiman, tapi tak menyala pula. Alah, cikgu. Ya. Cikgu boleh tolong saya tak, cikgu? Kenapa saya tu? tengah uji lampu-lampu ni untuk dinyalakan. Saya dah tuang dah air, dah buat pasang semua betul-betul. Tapi dekat mana salahnya, cikgu? Okey, switch buka tak? Switch dah buka Dah cikgu. buka. Okey, tengok supply ada masuk tak? Positif negatif, tengok negatif ada sambungan tak? Lah, cikgu, saya tertinggal. Okey, cuba di bahagian sambungkan. negatif ni. Patutlah tak menyala. Okey, pandai Aiman. Jadi cikgu, Ya. lepas ni kita nak belajar macam mana kita nak buat tentang projek kita pada hari ini. Boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, jom kita masuk dalam kelas. Okey, kita tutup switch dulu Aiman. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik tingkatan 5. Dan bersama dengan kita pada hari ini Cikgu Zahratul Laili Abdul Rahim. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Aiman? cikgu. Saya pun sihat juga. Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Ya. Dan juga para penonton sekalian, kita ada jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Kulina. Apa khabar cikgu? Terima kasih cikgu bersama dengan kita pada hari ini dalam topik kita yang cukup menarik. Mungkin cikgu boleh ceritakan apa topik yang kita nak belajar pada hari ini dengan penonton-penonton kita di rumah dan apakah yang kita nak kongsi ke atas meja macam-macam ni. Dipersilakan cikgu. Okey, baik. Okey, hari ini kita akan belajar litar mini analog, okey, untuk subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Okey, untuk litar ni, ini adalah contoh litar analog. Okey, contoh litar analog yang mana contoh litar analog ni kita boleh dapati di mana terpulang kepada murid-murid nak memilih litar analog yang mana. Okey, contoh yang ada ni, contohnya yang ini adalah litar yang di sebelah ini adalah litar litar pengesan cahaya. Dan di sini adalah litar pengesan paras air. Okay, biasanya kita letak pada tangki untuk kita nak mengetahui paras air kita penuh. Okay, dia akan beri siren ataupun bunyi kepada pengguna. So ataupun mana-mana litar analog yang dikendaki oleh murid-murid sekalian untuk membinanya. So untuk seterusnya, untuk kita membina litar analog ni, okay, tentu saja yang pertama sekali, okay, kalau kita dah pilih tadi, kita pilih dulu. Okay, pilih dulu litar mana yang kita nak buat mengikut kesesuaian yang kita nak gunakan. Okay. Yang kedua, barulah kita uji. Okay, contoh sekarang saya nak memilih litar pengesan cahaya ni. Okay, litar pengesan cahaya ni. Okay. So, bila kita nak uji, kita kena pastikan, kita kena pastikan Aiman, yang semua komponen yang ada di senarai ini dalam keadaan baik. Okay, kita nak uji dalam keadaan baik. Contohnya, kita tadi litar pengesan cahaya ni tadi, litar pengesan cahaya kita ada transistor, kita ada switch, kita ada supply bateri 9 volt, kita ada LDR dan kita ada LED. Kita kena pastikan semua komponen ini dalam keadaan baik, Aiman. Ya, cikgu. So bagaimana kita nak tahu? So ini kita punya komponen dan kita pernah ada satu multimeter lah. Kenapa saya ambil multimeter? Sebab di sini ada meter volt, di sini ada meter ohm. So multimeter ni kita gunakan untuk kita menguji semua komponen.
Okey, kat sini pun kita ada Swiss sebab kita punya litar ni kita letakkan Swiss. Kenapa perlunya Swiss ni Aiman agak-agaknya ya? Nak tengok dia nyala ataupun tidak, cikgu. Okey, Betul Swiss ke? ni ya okey, bolehlah juga tu kan. Sebab dia Swiss ni adalah untuk menghidup atau mematikan litar, nak menyambungkan litar. Okey, baik Aiman, pandai Aiman. Okey, so sekarang Swiss ni kita ada pilihan. Sama ada Swiss ni kita nak letak dia, kita nak pilih Swiss ni dalam keadaan okey, Swiss ni dalam keadaan ada 3 tamatan, okey, ataupun 2 tamatan. Ini satu, yang ni maksudnya kita boleh pilih. Okey, kita nak pilih. Kalau yang kita pilih yang ada 2 tamatan ni Aiman, maksudnya kita tak perlu nak ukur lah, cumanya kita pastikan jangan terbalik. Maksud saya terbalik, bila Swiss kita sini on, maksudnya pastikan on lah. Okey. Bila sini, bila kita tekan sini sini on, satu ni on, kosong ni dia satu ni on. Cikgu cuba tunjuk dekat penonton kita tu. Okey, kat sini kita ada 3 tadi tamatan. Kita terpulang kepada murid-murid nak pilih yang mana. Okey, nak pilih yang mana. Okey. Terpulang kepada murid nak pilih yang mana. Okey. So sekarang kalau 2 kita pilih yang 2 ni tak ada masalah lah. Kita terus saja sambungkan saja. Cumanya kalau yang 3 ni nanti bila sambung jadi jangan terbaliklah sambungan kan yang 3 ni. Okey, so bagaimana kita nak tahu Swiss ni kita sambung? Kita uji saja keterusan dia. Okey, kita uji keterusan. Ini Swiss. Dan sama juga untuk bateri kita kena pastikan bateri yang kita ada ni masih lagi. Contohnya kalau macam ni adalah 9 volt, so kita kena pastikan adakah kekal bateri ni 9 volt. Okey, mungkin dah nilai dia dah berkurang kan. Dan yang paling penting Aiman, kita ada breadboard ni ataupun papan reka ni. Boleh saya pegang, cikgu? Okey, boleh silakan Aiman. Okey, papan reka ni, okey. Papan reka ni kita kena tahu, bila kita dapat papan reka ni Aiman, kita kena pastikan dia punya pengalir. Sebab di dalam ni sebenarnya ada pengalir Aiman untuk papan reka ni. Okey, kata contoh di sini, kalau di sini kita contoh, papan reka kat sini bermaksud dia sambungan dia adalah secara melintang, mendata, sambungan dia cara mendata, dia punya pengalih. Saya pegang ni betul ke, cikgu? Ke menegak macam ni? Ya, ni? betul. Macam ni? Ya, betul. Boleh sebenarnya ini pun ikut kreativiti murid-murid. Kalau dia nak pegang macam ni, dia nak sambung ataupun dia nak ikut kreativiti. Tak ada benar, tak ada yang salah, tak ada yang benar. Okey. So yang sini sama juga. Di sini, sambungan dia pengalih di dalam dia secara menegak, secara menegak. Dan yang di bawah ni secara mendata. So Aiman, kalau kita nak tahu kita punya ada yang breadboard ni, dia kadang-kadang dia pengalih dia stop kat sini saja. Dia tak sampai habis. Saya pegang, cikgu? Ya. So sekarang sampai sini, cikgu Ya, tapi kita kena uji dululah. Adakah kita punya pengalih ni dia daripada awal sampai akhir ni dia pengalih. So kita uji, kita ambil rintangan yang rendah. Ini multimeter. So kita tadi banyak meter kan. So kita guna meter ohm. Kita guna meter ohm untuk kita uji keterusan. So bermaksud bila kita uji keterusan, okey, cikgu, saya boleh pegangkan? Okey, kalau tak kita ambil sinilah Aiman, kita ambil jumper supaya nampak. Okey, kita ambil jumper di sini, kita letak kat sini Aiman. Ni sini. Dan kita ambil ini kabel ni kan, ataupun penyambung wire ni, kita nak uji kita punya mendata ni ada laluan ke tak ke? Okey, so kita uji di situ, meter kita bergerak kan? Maksudnya dia sambungan ni daripada awal sampai akhir dia ada sambungan. Dia tidak terputus di tengah-tengah. Okey, so sekarang ke sini saya tarik yang sini. Okey, saya tarik yang sini. Saya nak tahu yang tadi kita punya kedudukan tadi menegak tadi adalah yang menegak tadi adalah pengalih kan. So kita nak uji, kita uji juga supaya betulkah begitu. Okey. Dia bergerak juga. Ya, betul. So dia maksudnya pengalih tu betul menegak. Dan kita uji yang sini. Adakah mendata di sini dia mengalih? Adakah dia pengalih? Boleh saya pegang, cikgu? Boleh. Okey. So bila kita uji di sini, dia tidak ada keterusan. Bermaksud ini litar buka. Bermaksud ini tidak ada apa-apa hubungan. Baik. So bila tidak ada apa-apa hubungan, kita gunakan sambungan menegak ni tadi, kita sambungkan komponen berada di atasnya. Okey. So tadi bagaimana kita nak yang seterusnya, kita tengok tadi. Okey, sebelum kita menyambung di sini, ini kita kata tadi pada papan reka, betul? Papan reka. Dan kita ada litar tadi yang kita namakan tadi, ini adalah litar skematik.
Okey, litar skematik ni kita nak ukur dia pada kita nak lukis dia pada papan reka. Dan untuk tadi kita ada komponen tadi contoh tadi saya kata ini adalah Swiss, yang mana tadi Swiss yang kita tunjuk tadi ada 3 tamatan, Aiman kan? Okey, cikgu. Okay. So yang sini kalau kita kata contoh kita nak guna Swiss ni antara 1 dengan 2 ni tadi. Okey, kita nak gunakan Swiss yang ni, kalau saya ni tak ada masalah, kita terus direct saja kan. Okey, kalau kita nak gunakan ni, kita nak situasi dia dalam keadaan on. Satu ni adalah on tadi kan. Okey. So kita uji sini. Okey, Aiman boleh pegang. Okey, saya pegang. Okey, dan keadaan on ni kita tengok kedudukan. So sini kita uji, kata contoh kita uji sini. Okay, dia ada bergerak keterusan kan. Okey, so maksudnya on kita pilih yang atas lah. Atas. Yang atas. Okey. Cuba Aiman offkan dia. Saya offkan dia, cikgu. Okey, ni dah off dah. Okey, dalam kedudukan yang sama, jangan tukar. Kita mesti maksudnya litar buka kan. So maksudnya kedudukan Swiss kita ambil yang inilah untuk kita sambungan Swiss. Okey, so dia akan jadi kedudukan kita betul. Jangan jadi Swiss kalau setengah kita, kalau kita salah kita letak sini on tapi kedudukan dia kita letak di sini off kosong tapi dia on kan. Itu yang jadi saya terbalik tu kat tu. Tapi dia betul lah, bukan saya duhana. Okey. So seterusnya ini tadi Swiss ya. Seterusnya bagaimana kita nak transfer tadi? Kita mesti ada pengetahuan untuk kita tukarkan litar skematik kita ke papan jalur tadi kan, ke breadboard tadi, ke apa nama lain tadi, selain pada breadboard tadi, papan reka. Papan reka. Okay, kita nak tukar pada papan reka. So kita nak mengelakkan kesalahan supaya sebab papan reka ni kecil kan. So kita lukis dulu dia di atas kertas papan reka yang kita dah zoom, kita besarkan, kita mula melakar ataupun kita design, kita transferkan daripada lukisan skematik ni tadi ke lukisan papan reka ni tadi. Pindahkan. Kita pindahkan. Pandailah Aiman ni. Okey, kita pindahkan. So bagaimana kita nak pindahkan? Kita cerita sambung selepas ini. Cantik. Baik. Jadi para penonton semua dah tak sabar dah ambil nota-nota penting daripada cikgu, tapi jangan ke mana-mana. Lepas ni cikgu akan tunjukkan. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Didik TV KPM. KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik tingkatan 5. Yang menariknya pada hari ini kita nak cerita tentang projek mini litar analog. Baik, cikgu, saya yakin murid-murid kita pun dah tak sabar dah macam mana kita nak transferkan ataupun nak pindahkan kepada lukisan yang kita akan buat selepas ini. Silakan cikgu. Ya, betul. Okey. Tadi kita ada litar skematik tadi, kita dah lukis pada lukisan dulu. Okey, bila kita dah lukis pada lukisan, kita boleh transferkan ke papan reka. Okey, sebenarnya kebanyakan pelajar kita dia akan pergi kepada software yang paling ramai guna adalah Tinkercad. Okey, Tinkercad situ dia sambungkan semua. Okey, dia dah dapat semua komponen sambungan. Okey, yang ni kita buat manual Aiman. Okey, kita buat manual, kita sambung satu persatu. Okey, pada lukisan papan reka ni tadi bagaimana sambungannya? Okey, kat sini pelajar saya dah buat sebenarnya sebahagian. Okey, sambungan yang ada. Maksudnya daripada litar skematik kita nak transferkan, kita nak lukis, kita nak pindahkan kepada litar pendawaian ni tadi. Okey, sekarang mari kita semak betul tak pelajar ni buat. Okey, betul tak murid-murid ni buat untuk sambungan. Okey, kita ada, kalau kita tengok litar kat sini, okey, saya pergi kat sini boleh tak Aiman? Boleh cikgu. Okey, so sini adalah bekalan kuasa 9 volt. So pelajar ni dah ambil ni positif. Okey, ni positif sambungan Swiss. Positif sambung dengan Swiss sini kan, Swiss kaki dia. So bermaksud kat sini dia dah selesai, dia dah buat. Okey, dia dah selesai. Tanda cikgu. Ya, pandai Aiman. Okey. Okey. So kat situ tu Swiss kat sini, okey.
kita sambung dengan dua, R1 dengan R3, betul? Betul. R1 dengan R3. So kita ambil sini, okey, sebab kita tahu ini adalah dia punya pengalih kan. Swiss sini R3 kita sambungkan dan R1 sini kita sambungkan. Jadi secara tak langsung kita dah ada 3. Satu R1, sini R1, R3 dan Swiss di sini. Okey, 3 sambungan kita dah laksanakan pada satu pengalih. Okey, kita tak boleh tadi sebab lubang dia kecil kan. So Betul. maksudnya satu lubang tu boleh cuma satu tamatan saja, betul? So sekarang di sini kita semak lagi. Okey, pelajar ni buat. Okey, R3. R3 tadi sini kita dah settle. R3 jumpa dengan anode LED. Okey, sini anode ni kita tahu anode, sini anode. Kalau untuk bentuk sebenar anode tadi, ini LED. Kalau LED tadi kita tahulah LED yang bentuk lampu tadi kan, Aiman? Okey, cikgu. Okey. So sini anode kita sambungkan R3. So kaki R3 sini kita tahu pengalih. So sini kita dah bersambung, sini dah bersambung. Okey, R3 dengan anode. Bermaksud sini kita dah sambung. Dah selesai sambung di situ. Okey. So yang seterusnya kita tengok katot pula. Katot pada litar schematic diagram ni, katot sambung dengan sini transistor. Yang mana transistor kat sini? Okey, murid-murid tahu ini adalah simbol untuk base, ini adalah emitter dan ini adalah kolektor, pemungut. Okey, pemancar, ini adalah tapak. Dan katot sambung dengan kolektor tadi. So kita semak sekejap. Ini adalah katot, ini adalah kolektor sambung dengan katot. So sini telah bersambung. Situ telah bersambung. So bermaksud kita litar ni telah bersambung yang tadi pada pendawaian. Dan seterusnya kita tengok sini base. Okey, base bersambung dengan R2. Kita tengok base R2 dia letakkan kat bawah. Okey, base kat sini, sini base dia ambil penyambung. Okey, dia ambil wire ni tadi, okey, atau kabel ni tadi. Okey, dia sambungkan ini tadi, disambungkan kat bawah. So maksudnya di sini dah ada sambungan. Bermaksud base kat sini pun dah ada sambungan. Boleh ke Aiman? Boleh, cikgu? Okey, dan seterusnya kita tengok apa yang belum bersambung lagi. Okey, kat sini kita tengok. Okey, R1, di sini belum kan? R1 dengan LDR dan R2. Betul? Betul, cikgu. Okey, so bagaimana sambungan kita nak sambungkan LDR kat situ? Ini yang murid-murid ni belum buat. Yang murid ni belum buat adalah sambungan LDR. Sini LDR, sambungan LDR dan sambungan emitter ni. Emitter ni sambungan pada tamatan. Bermaksud bila tamatan bumi ni maksudnya emitter sambung dengan LDR mesti bersambung dengan negatif tadi. Negatif bateri. Okey, so agak-agaknya bagaimana nak sambung LDR tu, Aiman? Okey, kalau kita buat, kita lukis LDR tu di sini. Okey, maksudnya di sini tadi ini adalah pengalih. Betul. Okey, so sini kita lukiskan ini R1 dengan R2 ada sambungan kan? Ya, cikgu. R1 dengan R2 ada sambungan di sini. So kalau kita sini kita nak sambungkan, kita boleh letakkan sini jumper wire. Alamak ai. Okey, kita letakkan penyambung di sini. Bermaksud di sini bila letak penyambung wire di sini, maksud kita dah sambung R1 dengan R2. Kita dah sambung R1 dengan R2, kita dah sambungkan. Okey? Dan kita belum sambung LDR je. Jadi kat mana kita nak letakkan LDR? Kita tengok LDR dia ada dua tamatan, satu di bumi, satu lagi pada sambungan dua komponen tadi kan? Ya, cikgu. Okey, so yang paling mudah kita ambil sini dah ada dua sambungan ni tadi. So sini adalah pengalih. So kita boleh lukiskan di sini. Okey, untuk LDR ni kita sambungkan sampai ke negatif tadi sambungan. Jadi bila kita semak litar kita, okey, sini adalah LDR ni tadi dia sambung dengan negatif. Sambung dengan negatif bateri. Okey. Okey, maksudnya kita dah selesailah yang ni. Okey, LDR dengan sambungan negatif bateri. Dan cuma kita belum dapatkan sambungan untuk kaki emitter ni. Ya. Okey. So sambungan kaki emitter ni kita sambungkan ke bawah. So macam mana kita nak buat? Kita sambungkan ni emitter sini, maksudnya kita boleh free lagi. Okey. Okey, di sini. So kita tarik, nak tarik ke mana ni Aiman? Ke bawah agak-agak? tu, cikgu. Oh, pandailah Aiman ni.
cemerlang. Okey. So kita sambung sini, maksudnya kita dah selesaikan sambungan yang ini. So di sini bila kita nak semak sama ada sambungan kita betul, kita semak lagi sekali. Betul tak sambungan kita untuk semua tamatan tu tadi, adakah kita tertinggal ataupun di mana-mana? Nah, Jadi cikgu, mungkin cikgu boleh bagi tahu kepada kita semua macam mana kita nak pastikan kita dah lukis semua ke dalam lukisan tadi, cikgu. Okey, kita semak. Bagaimana kita nak pastikan? Okey, kita semak. Bagaimana kita nak semak? Maksudnya kita trace satu per satu. Okey, kita tengok satu per satu. Bagaimana keadaan satu per satu tu, Aiman? Maksudnya kita lihat di sini positif mesti jumpa dengan Swiss. So kita semak balik semula pada litar skematik kita. Positif sini, okey, sambung dengan Swiss. Kita tahu mendata tadi adalah kita tahu, okey, yang mendata tadi adalah ada sambungan ke? Ada sambungan. Ya, ada sambungan. So tadi positif tu kita dah ambil di sini. Okey, di Swissnya cuma satu saja, tidak ada sambungan yang lain. Okey. So maksudnya kita dah betul lah sambungan kita ni. Okey, itu semakan kita yang pertama. Yang kedua tadi kita semak pula, ada tak betul tak 3 sambungan untuk perintang ni tadi. Okey. Okey, dengan perintang R1 dengan R2, R3 dan Swiss. Dan kat sini Aiman kadang-kadang murid-murid kita ni tersalah juga. Okey, sebab perintang ni tadi kita ada 3 perintang. Okey, kita ada 3 perintang. Jadi jangan salah. Perintang ni tadi kita boleh uji dengan menggunakan color code, kod warna perintang pada yang kita boleh lihat pada badan perintang ni, ataupun kita boleh uji dengan meter ohm tadi. So di sini kalau mungkin murid ni dia betul letak, tetapi dia salah kedudukan dia tertukar. Contoh tertukar, R3 dia pergi R1, R1 ni pergi R3. Jadi dah salah lah, Aiman. Jadi menyebabkan voltan yang susut pada contohnya pada voltan tapak ni, untuk membolehkan transistor ni berfungsi, dia akan jadi pelik, jadi tak betul. Jadi tak betul. Jadi kita kena pastikan yang perintang yang kita ada 3 perintang, ataupun mungkin ada litar yang agak lebih banyak litar dia, akan jadi akan jadi susah untuk kita menilai. So berhati-hati untuk sambungan yang ini. Maknanya cikgu, macam apa yang cikgu tunjukkan ni, kita kena cek satu persatu. Okey, barulah kita dapat lihat kedudukan yang sebenar dan barulah boleh menyala. Okey, baik, kita dah berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. KPM. Baiklah, kembali bersama saya Ahmad Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik tingkatan 5. Yang menariknya pada hari ini kita nak belajar tentang projek mini litar analog. Baik, cikgu, nampak kita pun dah standby dengan barang-barang kita ni, dan selepas ini kita nak tengok macam manalah hasilnya. Kita nak pindahkan lukisan tadi ke papan reka. Papan reka, ya. Okey, cikgu, silakan. Okey, untuk kita pindahkan ke papan reka ni tadi, setelah kita dah lukis tadi, Aiman, kan? Ya, cikgu. Kita dah lukis semua. So maksudnya satu persatu komponen ni kita cucukkan dalam lubang dia supaya ada sambungan tadi, dan seterusnya kita boleh uji. Okey, tetapi kita kena pastikan semua komponen kita dalam keadaan baik, penyambung yang kita gunakan pun dalam keadaan baik. Okey, so sebelum kita ambil, kata contoh kita ambil penyambung, penyambung kita pastikan penyambung yang kita ambil ni, sebelum kita letakkan di dalam papan reka kita uji dahulu, dah okey, baru kita gunakan dia. Okey, gunakan dia. Okey, yang sini bermaksud untuk transistor, Aiman. Okey, untuk transistor tadi kita kata transistor tadi, kan? Okey, transistor ni dia ada 3 tambatan. Base, emitter dengan kolektor.
Okey, yang mana kita boleh tahu dengan melihat dia punya data yang ada pada transistor tu melalui buku semikonduktor, ataupun kita boleh lihat terus pada laman web yang ada, ataupun kita terus uji pun boleh, Aiman, untuk kaki base emitter collector tu. Dan juga untuk perintang tadi. Okey, untuk perintang tadi. Ya, untuk perintang tadi kita pastikan tadi kan kita boleh lihat dia melalui color code kan? Ya, cikgu. Color code warna dia tu. Okey. So selain pada color code, kadang kita tengok perintang tu nampak macam tu, macam bagus je kan. Macam elok saja, betul? Betul, Tapi cikgu. kita perlu uji dia juga, okey, untuk pastikan perintang ni dalam keadaan baik, bukan terbuka ataupun bukan pintas. Okey, dengan menggunakan meter ohm tadi kita uji. Okey. So untuk yang ini, untuk menguji, kalau contohnya kita ada meter analog, kita ada meter digital, terpulang kepada murid-murid dia nak ambil yang mana satu, meter analog ataupun meter digital. Okey, yang ada di situ itu adalah meter analog, Aiman. Okey, cikgu. Okey, itu meter analog. So meter analog ni untuk kita nak uji. Jadi kita yang pertama kita pilih julat dulu. Julat mana yang kita nak pakai. Okey, Contohnya kalau kita punya perintang ni tadi nilainya kita daripada color code dia tadi kita tahu nilainya adalah 390 ohm. Okey. So maksudnya kita pilih julat yang betul lah. Ibarat kita kata kita nak timbang kan. Kita nak timbang tepung dan timbang orang kan. So mestilah pilih julat yang betul. Yang betul. Ya, supaya nanti timbang kita tak rosak dan kita dapat bacaan yang betul pada penimbang kita tu. So kata contoh tadi, okey, bagaimana untuk meter analog ni kita nak guna untuk kita pastikan betul tak perintang kita yang kita tengok daripada color code ni betul nilai dia 390 ohm. 390 ohm. So kita pilih julat dulu. Pilih julat yang sesuai. Kata contoh kali 10. Okey, cikgu. Okey, kali 10. Boleh cikgu tunjuk kepada kawan-kawan kita? Okey. Tunjukkan. Kat sini contohnya. Alright. Okey. Kita ada kali 10 ohm kan? Okey, kita pilih julat Boleh saya dahulu. pegang, cikgu? Okey, boleh. Ya. 10? Okey, kita ada kali 10 ohm. Okey, dan kita buat pelarasan sifar dulu. Pastikan kita buat pelarasan sifar, kita pastikan maksudnya untuk pelarasan sifar rintangan ni, pastikan dia punya ni betul pada kosong. Okey, betul pada kosong. So bila betul pada kosong tu maksudnya pengujian kita dah tepat lah. So barulah kita uji perintang ni tadi. Okey, bacaan dia. So kita terus baca skala. Okey, skala kita baca, kita darabkan tadi dengan julat yang kita pilih tadi. Okey, so bila kita darab tu nilai dia akan jadi betul. So kemungkinan saya kata tadi, kemungkinan Aiman kita dapat perintang yang rosak. So bila perintang yang rosak tu mungkin dia akan terkeluar pada julat ataupun dia terbuka kan. Maksudnya kita bolehlah kita ambil perintang yang lain supaya kita tidak jadi masalah pada yang kita litar kita tadi. Okey, cikgu. Okey. So untuk yang seterusnya, apabila kita dah pastikan, okey, boleh letak Aiman kita. Okey. Bila kita dah pastikan semua tadi perintah dalam keadaan baik, so kita pindahkan. Okey, kita pindahkan pada kita pindahkan pada lukisan kita, pada baik, papan cikgu. reka tadi kan. Okey, bagaimana Boleh kita saya nak buat, mula? cikgu? Ya. Okey. Silakan Aiman. Macam mana kita nak mula? Pertama sekali, yang cikgu. pertama sekali kita pasang switch dahulu. Switch terlebih dahulu. Okey, so pasang switch kita boleh gunakan kabel ni tadi. Okey, kabel kita nak masukkan. So tadi macam biasa kabel kita nak pasang ni, walaupun kita kata kita baru beli ke baru pasang ke, kita uji kan. Kita uji dulu. Kita uji kabel kita ni. Okey. Okey, berfungsi ke tak. Okey, cikgu. Okey, sama juga. Ini kita cuma uji keterusan saja. Okey, kita boleh pilih julat ohm yang rendah. Okey, kita julat Okey. ohm yang rendah. Ya, kata contoh kita nak ambil di sini. Okey, so kita uji. Okey, maksudnya ada keterusan. So maksudnya dia baguslah. Bagus. Okey, dia tidak putus. Okey, dia tak terbuka. Boleh saya yang buat ini pula, cikgu? Okey, silakan. Okey. Nah, Jadi maknanya kita kena uji terlebih dahulu, cikgu. Ya, sama betul. ada keterusan ataupun tidak. ya. Okey, cikgu. Ya, ada keterusan. adalah, So, cikgu. ya, maksudnya Maknanya wayar kita bagus. Bagus, Ya, baik. dalam keadaan baik. Okey. So yang ini untuk mudah kita sambungkan saja. Okey, switch dia tidak ada polariti. So kita sambungkan yang ni. Okey. Yang ni tadi kita sambungkan. Dan yang ni nanti kita pergi kepada Bateri? Bateri tadi kita sambungkan positif dengan negatif. Positif biasa saya buat, cikgu. Okey. Okey. Okey, dah sambung, cikgu. Dah sambung. Okey, kita letak di sebelah.
Tak di sebelah. Okey, so tadi kita tahu yang hitam ni adalah negatif, yang merah ni adalah positif kan. So Aiman nak pilih yang mana, terpulang pada Aiman. Okey, kita masukkan dalam. Jadi kita Okey, masukkan kita yang nak ambil yang positif. Boleh kita positif. letakkan kita letak positif pun Di sini, cikgu? Ya, boleh. Okey, yang di okey, yang negatif pun kita boleh pilih, yang sini pun boleh. Sini pun boleh, terpulang mana-mana. Ini kreativiti calon sebenarnya. Okey, cikgu. Saya letak sebelah dah, cikgu. Boleh juga. Okey, baik. Okey. So bila kita letak sebelah ni, dia akan mempengaruhi kita punya lita yang kita nak lukis tadi. Okey, dia akan mempengaruhi. So bila kita letak negatif ni tadi, so kita dah ada Swiss kan? Kita nak letakkan Swiss, kita sambungan. Okey, kita tarik Swiss ke bawah. So macam mana kita nak sambung Swiss? Kita ambil jumper wire tu. Jumper wire ni tadi. Okey, cikgu. Okey, kita sambungkan ke bahagian kita nak masukkan ke Swiss. So Sini, cikgu. ambil tamatan yang free. Okey, sini tadi kan pengalir kan? Betul. Okey, positif di sini. Okey, kita letakkan di sini. Sini, cikgu. Ya. Okey, dan satu lagi kita letak di sini. Sama di sini, cikgu. Ya, sini dia dah terpisah. Dia dah terpisah, maksudnya bila dia bercantum baru jadi Swiss lah. Dia akan Sebab putus lah, cikgu. Ya, pandai. Ini sekarang lita buka kan? Ya. Bila kita sambungkan dia, kita onkan Swiss, maksudnya baru kita tak payah sambung dulu Aiman. Okey, baik, cikgu. Kita teruskan juga dengan komponen yang kita nak sambungkan tadi. Okey. Okey. So komponen kita ambil A1 10K. Okey, pastikan. Okey, kita ambil komponen ni seeloknya kita, kalau kita nak cantik, kita buatlah begitu kan. Oh, bengkokkan dulu, cikgu. Bengkokkan dulu, kemudian baru kita masukkan. Okey, contoh tadi kat mana Aiman nak buat. Sini tadi kita punya Swiss kan? Ya, cikgu. Okey, kita sambungkan di bawah dia contoh. Okey, kita sambungkan di bawah dia ni. Ya, sebab ini pengalir tadi kan. So kita letak tempat yang free. Kat mana kita nak letak? Okey, terpulang. Okey, kalau kita nak letak di sini contoh. Okey, sini adalah R3, cikgu. Okey, R1. R1. Okey. Satu contoh ya. Okey. So kita ambil R3. Okey, kita nak cantumkan dengan R3. Okey, sini kita dah cantumkan. Contoh kita ambil satu lagi perintang. Okey. Yang ni untuk R mana, cikgu? Ini untuk R3. Okey, kita cantumkan R3. So ini tak apa Aiman, nanti kita buatkan kemudian. Okey, kita cantumkan R3 tadi pada poin yang sama kan? Okey, betul. So maksudnya Aiman dah ambil ini Swiss, betul? Aiman dah ambil Swiss. Sini tadi adalah R1. Betul. So kalau Aiman nak guna juga pada poin yang sama, bermaksud Aiman kena ambil bawah dia lah. Okey, kena sambung bawah dia sebab ini tadi adalah pengalir kan? Pengalir. Tapi kalau Aiman nak gunakan poin lain, boleh saja sebenarnya. Kita boleh gunakan jumper. Pandailah Aiman. Okey, cikgu. Aiman. Okey, so kita boleh gunakan jumper. Okey, kita gunakan jumper ni tadi. Okey, sebelum tu tadi kita pastikan jumper ni adalah berfungsi. Kita ujilah dulu kan? Uji dulu. Supaya so jumper ni berfungsi kan? Okey, dia tak putus. So kita pilih kalau kita nak poin lain pun boleh. So kita ambil di sini, sambung bawa ke tempat yang free. Maksudnya tadi yang ni kena sambung dekat sini, cikgu. Ya, boleh. Ya, boleh. Kita sambung. Ya, boleh juga. Boleh juga, cikgu. Ya, bergantung kepada kreativiti sebenarnya. Okey, cikgu. Kita bergantung pada. Okey, so sekarang ini maksudnya sekarang kita nak sambungkan dengan perintang yang mana kita punya perintang nanti. Okey, kita nak perintah R3 kan? Contoh perintah R3. Okey, perintah R3 kita nak cantumkan sini tadi dengan perintah R. So sini atas, sini pun boleh pakai, sini pun boleh pakai juga. Okey, di bawah ni, cikgu. Ya, boleh juga. Okey, kita sambung di bawah dia. Ya. Okey, kita cucukkan dia sampai ke dasar lah supaya okey, dia cikgu. betul. Itu dia. Okey, dah sambung. Okey, so disambung di sini. Okey, kita sambungkan dengan transistor pula kan. Sambungan diod, kita sambungan diod. Tadi kita nak pastikan diod kita dalam keadaan baik. Diod kita ni tadi, diod ni tadi ini ada polariti. Yang perintang ni tadi tidak ada polariti. Kita boleh sambung saja terbalik-terbalik kan. Tapi diod ni tak boleh, Aiman. Kalau kita salah sambung, maksudnya dia akan jadi tak betul. Pincang songsang. Diod macam ni mana ada kita pincang. nak test, cikgu? Okey, macam mana kita nak test diod ni? Okey, ini pun sama. Okey, kita uji keterusan.
Okey. Yang mana di sini bila kita uji di sini, okey, maksudnya ini pincang songsang. Okey, dia tidak menyala kan. Okey, di sini adalah ni menyala kan Aiman kan? Menyala cikgu? Okey, menyala ni ini adalah pincang hadapan. Oh, Okey. dia tak boleh terbalik. Dia tak boleh terbalik. So kita kena letak betul lah. Kita kena letak betul. Okey, kadang-kadang murid-murid kita kadang bila dia letak betul, okey, dia cucuk sini salah pula. Okey, Dan saya cuba, kadang-kadang tu Aiman, okey, dia malas nak uji sini, dia terus pakai bateri. Oh, boleh Bila juga. dia terus pakai bateri boleh, tapi akan boleh menyebabkan LED ni pandailah Aiman. Jadi saya nak cuba boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, saya nak cuba. Okey. Maknanya dia kena pastikan. Kita sambungkan tadi. Sini cikgu. Okey, yang ni yang merah, Ya. yang hitam, Okey, kita sambungkan. Itu maksudnya pincang songsang. pincang songsang. Tak betul? Dayak yang betul. Betul Dayak juga. yang baik mesti ada dua keadaan. Aha. Satu dia menunjukkan pincang songsang, satu lagi dia menunjukkan pincang hadapan. Okey, saya cuba cikgu. Ya. Ya. Baru dia naik. Nyala. Bila dia dua keadaan begini, maksudnya diod ni, LED ni dalam Betul. keadaan Elok. Ya, pandai Aiman. Okey, Okey, cikgu. LED dalam keadaan elok. So bila elok kita bolehlah guna. Okey, di mana cikgu? Kita nak Okey, teruskan. so kita sambungkan tadi R3 tadi yang free tadi kan? R3 yang free tadi maksudnya kaki yang ni tadi kita jumpa dengan anode. So kita sambungkan, pastikan anode tadi kita sambung pada R3. So kat situ pun boleh, kat situ pun boleh. Sini cikgu, sini. Ya, boleh. Okey, baik cikgu. Okey. So bila kita dah sambung kat situ, okey. So maksudnya kathod dia akan jumpa dengan kolektor. Okey, kathod tadi adalah transistor. Kita tahu transistor kita tadi ada 3 tamatan kan? Base, emitter, kolektor. Ya. Okey, so untuk transistor 2N3904 ni daripada datasheet yang ada ataupun daripada yang kita lihat sebelum ni data dia, base dia adalah di tengah. Base dia di tengah. Okey, kat sini adalah emitter, belah kanan sekali ni emitter dan sini adalah kolektor. Okey. So Aiman boleh sambungkan saja pada kaki pastikan pada kaki kathod lah. So kalau sini kathod, okay, kita sambungkan di atas pun boleh Aiman. Atas pun boleh cikgu. Ya, atas pun boleh. Okey, sini. Ya, bagi tempat yang free. Tempat yang free. Kalau Aiman ambil lurus tadi dia akan jadi pintas. So kita ambil ke mendatar tadi kan? Mendatar macam ni cikgu. Ya, boleh begitu. So maksudnya ni free, dia satu-satu. Oh, baik cikgu. Ya, dia satu-satu begitu. Okey. So bila kita dah sambung sini, okey, kita tengok pula. Ini tadi base kan? Ya cikgu. Base ini base, okey. Sini adalah base di sini adalah base. Kita tahu pada litas skematik kita base jumpa dengan R2. Okey, base jumpa dengan R2. Okey, base jumpa dengan R2. Okey, kata contoh sini kita punya R2 kita. Okey. So sini perintang dia tidak ada polariti. So kita boleh sambungkan mana-mana. Okey, kita sambung mana-mana yang free. So tadi Aiman kata kalau sini base kita tadi. Ya cikgu. So Aiman boleh ambil untuk sambungkan dengan R2 tadi kan? Ya cikgu. R2 pada sini pun boleh kita letak free ke atas mana-mana pun. Ya. Betul cikgu. Sebab ini tidak ada sambungan kan? Ya boleh, kita pun boleh. Okey. Begitu pun boleh. Baik cikgu. Okey. Dan bila kita sambung begini, okey, kita tengok lagi seterusnya. Okey, kita dah sambung ini base kat sini adalah R2, kita sambungkan dengan R2 sambungkan dengan R1. So kita sambungkan ataupun kita nak sambungkan yang mana? Terpulang pada kita. R2 kita nak sambungkan dengan R1 tadi ataupun kita nak ambil, okey, cuba kita tengok R2 tadi, sini kita punya R1. Kalau tidak ada sambungan ni maksudnya kita gunakan jumper wire untuk sambungkan R1 dengan R2. Okey. Kita gunakan jumper wire. Okey, kita gunakan jumper wire untuk kita buat sambungan. R1 dengan R2 R1 cikgu. dengan R2. Ya, kita boleh ambil jumper wire yang ini contohnya. Okey cikgu. Okey, kita sambungkan tadi kita adalah sambungan R1 tadi, ini switch, ini R1 kan? R1. Okey, R1, okey, kaki Kepada dia R2. kepada R2. So kita boleh, kalau sini kita freekan pun boleh juga. Okey cikgu. Kita freekan di sini. Okey, kita ya, boleh. Di sini cikgu. Atas dia pun boleh Aiman. Bawah tu ya Aiman. Ya, Mata boleh saya tak juga. nampak Aiman ya. Okey cikgu, di sini dan di ujung ni kita freekan. Ya, kita freekan dia. Okey cikgu. So bila sambungan ni kita nak ambil LDR pula kan. So LDR satu kaki mesti pada bahagian bumi. Pada tadi kalau kita lihat yang sini tadi, kalau kita ambil negatif, so sini bumi kita lah. Okey. Okey. Kalau sini tadi positif, so ini adalah talian untuk kita punya bateri positif kan. So kita ambil
LDR ni kita sambungkan. Okey. LDR ni kita sambungkan. Okey, kita sambungkan pada kaki R1 dengan R2 tadi Aiman. R1 Dengan R2. Okey, So cikgu. kalau contohnya kita ambil di sini tadi, okey, di sini kita gunakan R1 dengan R2, so kita boleh gunakan kaki di sebelah. Di sebelah dia. sebelah dia. Sini kalau kita ambil di bukan sebelah dia Aiman, ke atas. Di sini, cikgu? Ya, betul. So kalau kita nak free ini ke bumi tadi kan. So Aiman kena bawa ke atas lah. Okey cikgu. Ke sini walaupun macam tak cantik kan. Tapi sambungan dia betul. Tak cantik sambungan tu. Tapi kalau kita mengikut litar skematik tadi sambungan dia betul. Okey cikgu, maknanya dia Okey. bergantung pada kekreatifan murid Ya, tu betul sendiri lah, juga, Aiman. Okey. Dah ke sini cikgu. Tak kisah, tak cantik kan? Tak Okey. cantik betul. Tapi asalkan ada sambungan mengikut pada kita punya litar skematik tadi, dia dikira betul. Jadi cikgu, mungkin cikgu boleh tunjukkan litar yang kemas, yang telah disusun dengan baik. Mungkin cikgu boleh tunjuk, adakah macam tu cikgu? Ni kita boleh tunjukkan contohnya kan. Ini contoh yang kita ni dah susun dengan dah baik. susun dengan baik. Cantiklah cikgu. Itu dia. Ya. Nampak? Ini bergantung kepada Kreativiti murid kita lah kan. murid-murid kita menyambung. Okey cikgu. Jadi macam mana kita nak semak sama ada kita punya papan reka ini betul-betul menepati dan boleh menyala cikgu. Okey, kita nak sambung uji. lepas ini Aman. Kita sambung lepas ini. Okey, baik. Jadi murid-murid sekalian, ni dia. Kita dah pindahkan daripada lukisan tadi kepada papan reka kita. Ya, Dan kita betul. nak uji sama ada dia menyala ataupun tidak. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik tingkatan 5. Yang menarik pada hari ini kita belajar tentang projek mini litar analog, dan tadi terkial-kial jugalah saya nak siapkan litar analog ni. Tapi kita nak uji sama ada litar kita ni menyala ataupun tidak. Tapi sebelum tu kita nak semak dululah betul ke tak saya buat tadi. Silakan cikgu. Okey, kita teruskan Aiman untuk sesi kita hari ini. Okey, bila kita dah buat tadi pada papan reka tadi, kita dah sambung pada papan reka. Okey, sepatutnya kalau litar ni, litar ni sepatutnya, untuk kendalian litar ni apabila dalam keadaan gelap, dalam keadaan gelap, LDR ni dia akan, rintangan dalam LDR ni dia akan tinggi. Bila tinggi, arus takkan boleh mengalir ke sini. Ibarat kita kata kalau sini tinggi, sifat arus mengalir dia akan mengalir pada laluan yang rendah. Bila gelap, arus akan mengalir ke sini. Rintangan itu arus akan mengalir. So bila keadaan terang, maksudnya sini rendah, so dia tak akan menyala. Ataupun kita tukarkan LDR ni dari ke atas, kefungsiannya dia akan bertukar lah. Kefungsian untuk LDR ni dia akan menghidupkan lampu tu ikut kesesuaian sama tengah. Yang penting sini apabila kita dah buat tadi litar tadi, kita buat semakan dan kita pastikan untuk keseluruhan kesemua sambungan ni dalam keadaan betul, dan kita uji pun dalam keadaan betul. Sebab LDR ni kadang dia sensitif. Kita kata tadi kadang-kadang kita rasa macam cahaya yang kita bagi tu dah cukup kan, tapi nya tak cukup. So itu maksudnya kita boleh cuba sampai kita dapat hasilnya sepatutnya kefungsian litar tu begitu sepatutnya. Okey, dan di samping tu kita nak menguji juga litar ni ke dia punya sama ada kadang-kadang litar yang kita buat ni Aiman, bila kita uji tu kadang-kadang dia terus saja menyala. Kemungkinan menyala tu disebabkan oleh litar pintas ke ataupun apa. Okey, so untuk kita pastikan ni betul, kita buatlah uji litar untuk kita semak voltan yang susut pada, contohnya pada setiap tamatan yang kita uji itu adakah voltan yang betul.
Okey, mendapat voltan yang betul. Dan juga kita boleh uji litar keterusan. Okey, keterusan litar tu keterusan litar yang kita buat tu adakah litar buka ataupun yang jadi tu litar pintas ke? Ya. Kita tidak mahu tertipu di situ. So kita kena lihat satu persatu. Selepas pengujian yang kita buat ni, kita boleh rekodkan untuk memastikan kita punya mungkin selepas ni kita nak kira betulkah teori itu begitu kan dengan dapatan voltan yang kita ambil tu tadi. Okey. So kita masukkan. Okey, so kita catatkan bacaan voltan yang kita dapat tadi. Contohnya, kita kata tadi Swiss adalah sambungan daripada daripada bateri tadi kan. So pada sambungan Swiss tadi, kalau Swiss kita sambung betul, sepatutnya bila kita uji situ mestilah sepatutnya nilai dia mestilah lebih kurang 9 volt begitu. Sebab supply kita adalah bateri kita tadi adalah 9 volt. Okey, dia takkan jauh lagi. Okey, dan voltan tapak. Okey, voltan tapak tadi kita kata mengikut kefungsian LDR yang kita letak tadi. Okey, untuk membolehkan transistor ni, ini litar penguat. Okey. Untuk membolehkan transistor ni berkendali, kita mesti ada voltan tapak. Yang mana voltan tapak ni sebenarnya dia lebih daripada voltan lutut. Maksudnya kita mesti dapat voltan lebih daripada 0.7 ataupun biasanya kalau 0.7 lebih daripada sini, litar akan berfungsi. Okey, tapi kalau kita dapat kurang, ini menyebabkan mungkin ada mana-mana masalah lah kan. Dan mungkin kita boleh tengok ada tak voltan yang ada pada voltan pemungut tu. So di sini untuk bila kita uji, okey, kalau kita misalnya kita tak dapat nilai yang kita kata yang agak bukan munasabah ke, okey, kita semaklah satu persatu kita tu. Boleh kita cuba cikgu? Okey, so kita teruskan bagaimana kita nak menyemak ni. Okey, ni sekarang kita dah pasang kan. Okey, kita dah pasang litar dan kita pastikan sambungan dia. Kata contoh sini tadi, ini ada supply yang kita masuk, bateri 9 volt tadi. Okey, ini tadi adalah talian positif. Okey cikgu. Okey. Dan sambungan kita tadi ini adalah Swiss tadi, sambungan kita Swiss. So tadi kita buka sini, kita pilih di situ. Swiss. Jadi sekarang ni kita nak uji macam mana cikgu? Okey, bagaimana kita nak uji? Okey, so sekarang di sini kita boleh uji. Kita tengok sini adalah pengesan cahaya. LDR ni pengesan cahaya kan? Okey, yang mana tadi bila kita letak di sini LDR tadi, kita kata LDR apabila dalam keadaan terang. Okey, dalam keadaan terang, nilai rintangan dia akan jadi rendah, sangat rendah. Okey, dia boleh mencapai hingga 200 ohm. Okey, apabila nilai dalam keadaan gelap, so bila dalam gelap, so bila dalam keadaan tadi kita kata tadi dalam keadaan terang tadi, dalam keadaan terang sangat tadi, nilai ADR dia ada rendah. So bila rendah, arus akan seolah-olah macam terus mengalir kat sini, dia tak akan mengalir. Jadi LED ni akan padamlah sepatutnya. Dalam keadaan terang yang dia dapat cahaya terang, ADR dapat cahaya terang yang betul, LED ni akan padam. Okey? Okey, so sekarang bila kita sambung di sini, kita semak untuk pengujian ni tadi, kita semak sambungan kita. Okey. Maknanya cikgu kalau di sini dia terang, maknanya lampu akan terpadam. Ya, kalau kita bagi cahaya yang terang pada dia, okey, bila terang nilai rintangan ADR ni akan rendah. Okey, okay, so bila rendah, ya, lampu akan terpadam. Tapi kalau dalam keadaan gelap? Dalam keadaan gelap, lampu akan menyala. Okay. Ya, lampu akan menyala. Sebab ADR ni bila dalam keadaan gelap, nilai rintangan yang ada dalam ADR ni dia akan tinggi. Jadi bila dia akan tinggi, seolah-olah arus yang mengalir daripada supply ni ke sini, dia tak akan mengalir ke sini. Tapi kita terang sekarang ni cikgu. Kita nak minta abang lampu kita untuk gelapkan sikit. Kita nak uji, boleh cikgu? Kita nak uji, boleh ke tak? Okey cikgu. Okey. Dia dah gelap sikit dah cikgu. Okey, kita dah uji sama ada ia menyala ataupun tidak. Jadi macam mana cikgu, kita nak beri cahaya sedikit ke kepada lampu tersebut? Okey, boleh lah ni. Okey, so kita try Baik. Jadi sekarang ni cikgu, okey, sambungan kita betul. Okey, sambungan kita betul, pastikan ni sambungan kita betul dan kita uji. Menyala cikgu. Okey. Maknanya so, cikgu, kita kena bagi cahaya pada pada LDR ni. LDR dulu Okey, saya guna lampu telefon kita cikgu. Boleh. Baik cikgu. Okey. Kan dia padam tu? Kan dia terpadam lah cikgu. Ya, cuba angkat Aiman. Angkat? Dia menyala kan? Okey, dia menyala. Okey, saya cuba lagi cikgu. Okey. Dia padam. Padam. Angkat. Dia menyala.
Okey, sekali lagi kita nak tunjuk kepada penonton-penonton kita. Sekarang ni lampu menyala disebabkan cahaya yang kurang. Ya. Jadi, okey. Okey, cikgu, kita alihkan sikit supaya penonton-penonton kita boleh nampak. Okey, dan kita nak tengok keadaan lampu terpadam. Okey. Disebabkan lebihan cahaya tadi juga. Okey, kan padam tu? Okey, kita angkat. Angkat, kan dia menyala. Okey, sekali lagi. Okey, baik cikgu. Okey, kan dia menyala situ kan? Jadi maknanya projek kita ni jadilah cikgu. Ya, betul. Alhamdulillah. Itu dia, terima kasih abang lampu kita kan. Okey. Jadi cikgu, bagaimana dengan prestasi keseluruhan pembelajaran saya pada hari ini, cikgu? Saya rasa seronok sebab menyala. Kalau tak menyala, sedih saya kan. Macam mana dengan prestasi pembelajaran saya pada hari ini, cikgu? Okey, untuk hari ini, untuk pada pergi untuk kefahaman Aiman, dia bagus. Okey, maksudnya kita punya sambungan daripada lita skematik tadi kepada lita pendawaian. Kemudian kita sambungkan lita lukisan tadi tu kita sambungkan ke papan reka yang sepatutnya kan. Okey, so yang ni terbaiklah. Cuma satu lagi untuk murid-murid kita. Okey, murid-murid kita, okey, ingatnya walaupun lita awak semua ni dalam keadaan berfungsi tadi, tapi kita kena catatkan semua hasil pembelajaran kita daripada asal tadi kan kita ada senarai komponen, kita buat pengujian, daripada asal tadi semua tadi kita catatkan, kita rekodkan supaya ianya menjadi jurnal kepada murid-murid kita dan kepada guru juga. Sebenarnya lebih pada murid lah, supaya dia yang ini ada catatannya untuk dia pergi kepada lita yang seterusnya. Ada sebagai rujukan, cikgu? Ya, sebagai rujukan, supaya dia tidak salah. Bila cikgu sebut rujukan dia, cikgu, murid-murid kita pun nak buat rujukan pembelajaran kita pada hari ini. Di mana murid-murid nak dapat, cikgu? Okey, kita boleh pergi terus ke Pelantar Delima KPM, Aiman. Okey, terima kasih banyak cikgu ya. Happy saya rasa sebab dah menyala lampu tadi kan. Tapi jangan lupa cikgu pesan tadi, tulis semua untuk menjadi bahan rujukan kita, cikgu kan. Betul, Okey, baik. Terima kasih kepada para penonton yang setia bersama dengan kita pada hari ini. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.